Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Pada hari ini saya Muhammad Amir Azad bin Syamsul bersama dengan dua orang rakan lagi akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH di bawah kata kunci merancang satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP berdasarkan puisi ciptaan sendirian PDL dan memasukkan aspek seni bahasa di SKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap 2. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit tentang RPH yang kami telah bina dan kami telah olah untuk pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas. Baiklah, mata pelajaran yang akan diajar pada hari ini ialah mata Bahasa Melayu tahun 4. Tahun 4 kami memfokuskan tahun 4 bakat. Bilangan murid dalam kelas ini 30 orang dan bertarikh pada 19 Mac 2020 iaitu pada hari Khamis masa 9.10 pagi sehingga 9.10 pagi. 8.10 pagi sehingga 9.10 pagi. Tema bagi Bahasa Melayu pada kali ini ialah kekeluargaan dan tajuk pada hari ini indahnya puisi. Baik, pada hari ini kemahiran fokus yang kami akan jalankan ialah seni bahasa iaitu dari segi sajak, dari segi ciri-ciri sajak dan juga cara-cara mendeklarasikan sajak dan mengenal pasti ciri-ciri sajak. Baiklah, standard kandungan SK pada hari ini yang kami akan jalankan iaitu 4.4 melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul, menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Standard pembelajaran SP pada hari ini juga 4.4.2 iaitu membina dan memahami secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. Baiklah, seterusnya objektif pada hari ini adalah untuk memastikan murid-murid ini dapat membaca dan memahami sajak secara terkawal. Manakala kedua, mengenal pasti ciri-ciri sajak dengan betul. Terakhir, objektif pada hari ini adalah untuk memastikan murid-murid ini dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan sistem bahasa yang kami gunakan pada pengajaran dan pembelajaran pada hari ini menggunakan RPH pada kali ini ialah sistem bahasa tata bahasa morfologi iaitu dari segi kata nama am dan sintaksis iaitu ayat penyata. Seterusnya, kosakata yang kami gunakan adalah seperti galau dan juga penambat. Dan sebutan dan intonasi juga merangkumi sistem bahasa pada hari ini. Seterusnya, saya akan huraikan dengan lebih lanjut iaitu pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum yang akan digunakan dalam PDP sepanjang hari ini. Baiklah, PDP yang akan dilakukan pada hari ini merangkumi ilmu sivik dan kemahiran insaniah, nilai-nilai murni seperti bekerjasama, patriotisme, kasih sayang dan keyakinan. Seterusnya, kesyukuran kepada kehadrat ilahi. Kelestarian global iaitu menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Teknologi maklumat dan komunikasi yang kami gunakan adalah belajar menggunakan TMK iaitu akan adalah nanti kami akan terangkan dengan lebih lanjut. Kreativiti dan inovatif yang kami gunakan iaitu pergerakan kreatif, imajinatif iaitu imajinasi murid-murid dalam memastikan mereka tidak hanya belajar semata-mata, bahkan mereka berimajinasi di dalam kelas dan visualisasi. Elemen-elemen keusahawanan iaitu daya kreativiti dan inovasi, memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran yang kami gunakan iaitu kepelbagaian kaedah dan teknik. Iaitu yang pertama, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir iaitu menghubungkan pengalaman, kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik dari segi bahasa, interpersonal dan kinestetik. Seterusnya, belajar cara belajar iaitu mengumpul dan memproses maklumat dalam sajak. Pembelajaran kontekstual yang menghubungkan sajak dalam kehidupan. Dan seterusnya, pembelajaran secara kooperatif iaitu pembelajaran secara berkumpulan maupun pembelajaran secara ada hubungkan antara murid-murid. Okey, bahan bantu mengajar yang kami digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, Komputer Riba.
elemen-elemen TMK, okey, projector LCD, pembesar suara. Tiga-tiga ni ialah TMK yang kami gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Seterusnya, teks sajak ibu, gambar ibu, peta pemikiran buih. Okey, ketiga-tiga ini akan diedarkan kepada semua murid tanpa berkecuali. Mereka akan mendapat teks sajak ibu ini dan juga gambar ibu, dan seterusnya peta pemikiran peta buih ini mereka akan dapat supaya tidak bergaduh lah dalam kelas. Salah satunya seterusnya akan mencapai objektif kita pada hari ini. Dan saya akan tayangkan video sajak bahasa kita dan kotak muzik yang akan diedarkan bagi tujuan permainan di dalam PDP. Pengetahuan sedia ada yang mereka ada, iaitu murid pernah menonton persembahan sajak, manakala murid tahu siapakah ibu itu, siapakah ibu, apakah tugas ibu, macam tu. Okey, saya akan masukkan sedikit, saya akan masuk sedikit dalam RPH, iaitu dari segi pengurusan bilik darjah dan juga set induksi. Baiklah, pengurusan bilik darjah, saya akan memastikan kebersihan kelas. Murid-murid ini bergerak secara proaktif dalam memastikan kelas berada dalam keadaan bersih, kondusif dan selesa untuk murid-murid belajar. Okey, ahli ini bagi memastikan kelas tidaklah kotor dan murid-murid selesa untuk belajar pada PDP Bahasa Melayu pada kali ini. Dan seterusnya saya akan terus masuk dalam set induksi. Set induksi ini saya akan berikan selama 5 minit, dan sepanjang set induksi ini saya akan tayangkan sajak yang sajak, itu sajak bahasa kita. Saya cari di YouTube sajak bahasa tu supaya mereka faham apakah itu sajak, macam mana mereka sajak itu. Okey, saya akan menerangkan deklamasi sajak bahasa kita. Seterusnya saya dan murid akan bersoal jawab sepanjang sehabisnya video itu ditayangkan. Okey, antara soalan-soalan yang saya akan tanyakan, apakah yang kamu perhatikan berdasarkan video tersebut? Jangkaan jawapan pelajar ataupun murid ialah pertandingan ataupun orang bersajak. Okey. Seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya, guru memberikan panduan kepada murid untuk menghubungkan jawapan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Maka, video tersebut memainkan peranan sangat penting bagi memastikan PDP berjalan dengan lancar pada hari ini. Apakah kaitan video tersebut dengan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dari segi sajak itu sendiri. Okey, cajatan, saya akan gunakan bahan bantu mengajar seperti pembesar suara, LCD dan juga komputer riba. Seterusnya, video sajak bahasa kita. Ilmu yang saya terapkan di sini ialah ilmu civic. Nilainya ialah nilai patriotisme, maafkan saya. Dan kemahiran belajar iaitu menghubung kait antara video tersebut dengan tajuk pada hari ini. Dan isi nilai ataupun konteks pembelajaran pada hari ini. Dan TMK iaitu LCD dan komputer riba. Pembelajaran kontekstual menghubung kait dengan pengalaman pembelajaran pada hari ini maupun pembelajaran secara kontekstual. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya merupakan giliran saya, iaitu Muhammad Iqbal Asjad bin Zamri. Baiklah, langkah pertama yang kita akan telitikan dalam rancangan pembelajaran harian kita adalah menu. Yang pertama, iaitu dalam rancangan pembelajaran harian ini, langkah pertama ini mengambil masa selama 15 minit untuk menjalankan segala aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Baiklah, kita lihat dahulu kepada isi pelajaran kepada langkah ini. Yang pertama, murid dapat mendeklamasikan sajak ibu. Seterusnya, murid dapat melakukan bacaan mentalis. Seterusnya, ketiga iaitu pergerakan kreatif. Baiklah, aktiviti yang pertama. Yang pertama sekali, setiap murid diedarkan dengan sebuah buku teks sajak ciptaan guru yang bertajuk Ibu. Baiklah, sajak ini telah menerangkan ciri-ciri seorang keibuan dan juga jasa mereka kepada sesuatu institusi keluarga. Seterusnya, langkah kedua, murid diarahkan membaca sajak tersebut secara mentalis. Secara mentalis ni adalah pembacaan
secara sendiri-sendiri, di mana murid itu perlulah memahami isi kandungan sajak tersebut dahulu secara seorang diri, dan sekiranya ada pertanyaan yang timbul dalam pemikiran mereka, perlulah diutarakan ketika guru bertanyakan tentang pendapat masing-masing. Yang ketiga, guru mendeklamasikan sajak ibu. Baiklah, guru perlulah mendeklamasikan sajak dengan betul dan juga tepat supaya menjadi tauladan kepada murid-murid agar dapat diikuti oleh mereka. Seterusnya, langkah keempat, murid mengikut gaya guru mendeklamasikan sajak ibu sambil memegang gambar ibu masing-masing. Baiklah, perkara ini dilakukan supaya menambahkan lagi emosi dan juga rasa minat mereka terhadap puisi ini. Rasa macam pada waktu itu mereka menyampaikan sajak tersebut betul-betul kepada ibu mereka. Baiklah, langkah yang kelima, guru membahagi sajak tersebut kepada beberapa kumpulan. Seterusnya, secara berkumpulan, murid mendeklamasikan sajak ibu mengikut baris yang telah diberi sambil membuat beberapa pergerakan kreatif. Baiklah, terdapat beberapa catatan yang telah dilakukan dalam langkah ini. Yang pertama, dalam kemahiran berfikir, murid dapat melakukan hubung kait antara isi-isi sajak teks isi-isi teks sajak ibu tersebut. Seterusnya, cara belajar, mereka dapat memproses maklumat, perkara-perkara yang penting yang dalam sajak tersebut mereka keluarkan. Perkara penting seperti ibu seorang yang sangat rajin, ibu yang seorang yang sangat menyayangi kita. Seterusnya, bergerak kepada bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah ini, iaitu teks sajak ibu. Seterusnya, gambar ibu. Gambar ibu ini mungkin guru boleh melakukan arahan ataupun pemberitahuan sebelum waktu pembelajaran ini. Contohnya, pada kelas sebelumnya, guru boleh melakukan pemberitahuan dengan mengatakan bahawa semua murid perlulah membawa gambar ibu masing-masing pada hari pembelajaran ini. Okey, seterusnya, TMK adalah muzik teknologi maklumat yang dilakukan oleh guru supaya dapat membantu menjayakan lagi langkah rancangan pembelajaran harian pada ketika ini, iaitu guru melakukan muzik latar supaya dapat menambahkan lagi keindahan ketika murid-murid membacakan sajak. Seterusnya, bergerak kepada ilmu yang dipelajari oleh murid-murid pada ketika ini, pada ketika rancangan pembelajaran harian ini dilakukan, iaitu ilmu civic di mana telah diajarkan kepada murid-murid bahawa sentiasa menghormati keluarga, terutamanya ibu kita sendiri. Baiklah, bergerak kepada teknik pembelajaran, iaitu murid-murid dapat mengaplikasikan bacaan mentalis ketika guru menyuruh murid-murid untuk membaca sajak tersebut. Baiklah, kecerdasan pelbagai yang telah disampaikan melalui aktiviti ini adalah kaedah kecerdasan pelbagai verbal linguistik, dan dapat melatih murid-murid supaya meningkatkan tahap bahasa mereka masing-masing. Seterusnya, nilai murni yang terdapat dalam langkah ini adalah nilai kerjasama. Apabila guru membahagikan rangkap sajak tersebut kepada beberapa kumpulan, secara kumpulan mereka mendeklamasikan, maknanya mereka membahagikan tugas, melakukan satu aktiviti yang bekerjasama lah. Seterusnya, pembelajaran kontekstual yang dapat murid terima, iaitu menghubung kait sajak dengan nilai kasih sayang yang terdapat dalam sajak ibu tersebut. Baiklah, kita bergerak kepada langkah kedua dalam rancangan pembelajaran harian ini. Langkah ini mengambil masa selama 20 minit untuk menjalankan segala aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Kita lihat dahulu kepada isi pelajaran langkah ini, iaitu yang pertama, sajak ibu. Yang kedua, mengenal pasti ciri-ciri sajak bebas yang terdapat dalam sajak ibu tersebut. Yang ketiga, menulis ciri-ciri sajak bebas yang terdapat dalam sajak ibu. Yang keempat, peta minda jenis peta buih. Seterusnya,
jangkaan jawapan yang guru perlu jangkakan bagi jawapan murid-murid adalah, contohnya yang pertama adalah 5 baris, yang kedua 4 rangkap, dan yang ketiga adalah suku kata yang ditulis dalam sajak tersebut adalah secara bebas. Baiklah, kita bergerak kepada aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Yang pertama, guru menerangkan ciri-ciri sajak bebas kepada murid-murid. Pada ketika ini adalah menjadi tanggungjawab yang sangat besar kepada guru-guru agar murid dapat memahami apa itu ciri-ciri sajak bebas yang ada. Seterusnya, yang kedua, murid berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing tentang ciri-ciri sajak bebas yang terdapat dalam sajak ibu. Yang ketiga, wakil kumpulan menulis jawapan pada kertas kosong dan ditampal di sudut-sudut kelas. Yang keempat, setiap kumpulan akan membentangkan dan akan dinilai oleh kumpulan lain, dan pembentangan ini dilakukan secara gallery walk. Gallery walk adalah salah satu inovasi pembelajaran yang telah dikemukakan oleh Kementerian Pelajaran supaya pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dengan lebih lancar. Seterusnya, langkah kelima, guru menyemak jawapan yang ditulis dan membetulkan jika terdapat apa-apa kesalahan ketika kumpulan-kumpulan lain menilai sesuatu kumpulan tersebut. Seterusnya, 6, guru mengadakan peta pemikiran kepada setiap murid. Dan yang ketujuh, setiap murid perlu melengkapkan dengan memindahkan ciri-ciri sajak ke dalam peta buih yang telah disediakan oleh guru tersebut. Baiklah, bahan bantu mengajar yang diperlukan dalam langkah ini adalah, yang pertama adalah teks sajak ibu yang digunakan di langkah pertama sebentar tadi. Seterusnya, yang kedua, peta pemikiran jenis peta buih. Seterusnya, pendekatan yang dilakukan oleh guru adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini adalah gaya pembelajaran di mana murid-murid perlu mendapatkan maklumat, seterusnya membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang mereka dapat. Seterusnya, teknik pembelajaran adalah pembelajaran secara kooperatif. Apabila berlakunya aktiviti secara berkumpulan, pembelajaran kooperatif akan berlaku dengan lebih bagus, kerana dalam kumpulan mereka perlu memiliki daya kerjasama yang tinggi untuk mendapatkan jawapan yang dikehendaki. Seterusnya, kecerdasan pelbagai yang terdapat dalam aktiviti ini adalah kecerdasan interpersonal serta verbal linguistik. Seterusnya, nilai murni yang ada dalam langkah ini adalah nilai bekerjasama dan bertanggungjawab. Baiklah, kita bergerak kepada elemen keusahawanan yang terdapat dalam aktiviti ini. Elemen keusahawanan yang dipilih adalah 1.4, iaitu daya inovasi dan kreativiti. Dalam daya inovasi dan kreativiti ini adalah poin yang pertamanya iaitu dengan memerhati dengan bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan. Baiklah, kemahiran berfikir adalah kemahiran menghubung-kait dengan menghubung-kaitkan antara sajak ibu tersebut kepada ciri-ciri sajak bebas. Baiklah, belajar cara belajar adalah memproses maklumat. Seterusnya, ilmu adalah ilmu kemahiran secara insaniah. Mereka dapat melihat beberapa nilai murni yang ada dalam sajak ibu tersebut dan menjadikan diri mereka lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya, Nurhani Syed Hamidi Halim, akan membentangkan tentang langkah ketiga yang terdapat dalam RPH ini. Masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan langkah ketiga adalah selama 13 minit. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang isi pelajaran dalam langkah ketiga. Terdapat 4 isi pelajaran, iaitu yang pertama, permaknaan kotak muzik, yang kedua, pendeklamasian sajak, yang ketiga, pentaksiran, dan yang keempat, pemerhatian oleh guru terhadap pendeklamasian sajak oleh murid-murid. Selain itu, turut terdapat aktiviti pengayaan dan juga pemulihan. Dalam aktiviti pengayaan, murid-murid perlu mencipta sajak mereka sendiri bertemakan kekeluargaan. Manakala bagi aktiviti pemulihan pula, murid-murid perlu mendeklamasikan sajak.
Seterusnya kita beralih kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam langkah ketiga. Pertama sekali, dalam kumpulan, murid-murid perlu mencipta sajak mereka sendiri yang bertemakan kekeluargaan. Murid diberikan kebebasan untuk menggunakan idea serta kreativiti mereka dalam mencipta sajak tersebut. Kemudian, murid-murid akan bermain permainan kotak muzik. Dalam permainan ini, kotak muzik akan bergerak daripada satu kumpulan ke kumpulan yang lain apabila muzik dimainkan. Kemudian, kumpulan yang memegang kotak muzik apabila muzik dihentikan perlu menghantar seorang wakil kumpulan untuk mendeklamasikan sajak. Kemudian, wakil kumpulan tersebut perlu mendeklamasikan sajak yang telah dicipta oleh kumpulan mereka di hadapan kelas. Selain itu, turut terdapat aktiviti pentaksiran, pemerhatian, pengayaan dan juga pemulihan. Bagi aktiviti pentaksiran, murid-murid perlu menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai semasa mendeklamasikan sajak. Bagi aktiviti pemerhatian pula, guru menjadi pembimbing ataupun guru menjadi fasilitator serta membetulkan jika terdapat kesalahan dalam pendeklamasian sajak oleh murid-murid. Bagi aktiviti pengayaan pula, murid-murid perlu mencipta sajak mereka sendiri yang bertemakan kekeluargaan. Manakala dalam aktiviti pemulihan pula, murid-murid perlu mendeklamasikan sajak dengan menggunakan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dalam bahagian catatan pula, terdapat 9 elemen yang telah disenaraikan dalam bahagian ini. Yang pertama ialah bahan bantu mengajar iaitu BBM. Terdapat 5 BBM yang telah digunakan dalam langkah ketiga iaitu teks sajak ibu, gambar ibu, komputer riba, pembesar suara dan kotak muzik. BBM gambar ibu digunakan untuk melahirkan penghayatan dalam diri murid-murid semasa mereka mendeklamasikan sajak. Elemen kedua ialah BCB iaitu belajar cara belajar. Melalui elemen ini, murid-murid akan memproses maklumat daripada teks sajak ibu untuk mereka membina sajak mereka sendiri. Elemen yang ketiga ialah pembelajaran kontekstual, iaitu murid-murid akan menghubungkan pengalaman kehidupan mereka dengan pembelajaran pada hari tersebut. Yang keempat ialah kemahiran berfikir. Terdapat 2 kemahiran berfikir dalam langkah ketiga iaitu kemahiran menjana idea dan kemahiran menghubung kait. Kedua-dua kemahiran ini lahir apabila murid-murid mencipta sajak mereka sendiri berdasarkan pengalaman kehidupan mereka dan juga berpandukan rujukan daripada teks sajak ibu yang telah mereka peroleh. Elemen yang kelima ialah nilai. Nilai murni terdapat dalam langkah ketiga ini ialah nilai keyakinan, iaitu apabila wakil murid berani mendeklamasikan sajak ciptaan kumpulan mereka di hadapan rakan-rakan yang lain. Seterusnya elemen TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Yang digunakan dalam langkah ketiga ini ialah komputer riba dan juga LCD. Yang ketujuh ialah elemen kecerdasan pelbagai. 3 kecerdasan pelbagai terdapat dalam langkah ketiga ini iaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini dapat dilihat apabila murid-murid mencipta dan membentuk sajak mereka sendiri berdasarkan kreativiti serta pemahaman mereka. Kecerdasan yang kedua ialah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik dapat dilihat apabila murid-murid melakukan gerak tubuh semasa mereka mendeklamasikan sajak. Manakala kecerdasan yang ketiga iaitu interpersonal adalah apabila murid-murid dapat bekerjasama dalam satu kumpulan bagi menghasilkan satu aktiviti ataupun bagi menyelesaikan satu tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Elemen yang ke-8 ialah elemen keusahawanan, manakala elemen yang ke-9 itu penilaian objektif. Penilaian objektif yang dapat diperoleh melalui langkah ketiga ini ialah murid-murid dapat menjana idea bagi menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya, murid-murid dapat mencipta sajak mereka sendiri berdasarkan teks sajak ibu tersebut. Mereka olah sajak tersebut menggunakan pengalaman mereka bagi melahirkan satu bentuk sajak yang baru iaitu yang bertemakan kekeluargaan. Bahagian terakhir dalam rancangan pengajaran harian ini ialah bahagian penutup. Masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan bahagian penutup adalah selama 5 minit. Dalam isi pelajaran bahagian penutup terbahagi kepada 2 iaitu aspek sosial dan juga aspek kognitif. Dalam aspek sosial, guru akan mendeklamasikan sajak ibu bersama-sama dengan murid. Seterusnya, guru akan memberikan pujian dan penghargaan kepada murid-murid. Dalam aspek kognitif pula, guru akan merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, guru akan menerangkan kepada murid-murid tentang kepentingan mencintai keluarga.
Dalam bahagian aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula, turut terbahagi kepada dua, iaitu aspek sosial dan juga aspek kognitif. Dalam aspek sosial, guru akan mendeklamasikan sajak ibu dengan diiringi muzik latar. Murid-murid akan mengikut guru untuk mendeklamasikan sajak tersebut. Seterusnya, murid akan diberikan pujian serta penghargaan oleh guru kerana memberikan kerjasama dalam PDP pada hari tersebut. Dalam aspek kognitif pula, guru akan merumuskan keseluruhan isi pelajaran pada hari tersebut dan menjelaskan kepada murid kepentingan mencintai keluarga masing-masing. Seterusnya adalah bahagian catatan. Terdapat elemen bahan batu mengajar telah disenaraikan dalam catatan. Bahan batu mengajar yang digunakan dalam bahagian penutup ialah teks sajak ibu, gambar ibu, komputer riba, pembesar suara dan juga projektor LCD. Manakala bagi elemen TMK pula, TMK yang digunakan ialah komputer riba, projektor LCD dan juga muzik latar. Dalam elemen nilai murni, terdapat dua elemen nilai murni, iaitu yang pertama nilai kasih sayang dan juga nilai kesyukuran. Kedua-dua nilai ini diperoleh melalui pendeklamasian sajak serta rumusan yang diberikan oleh guru tentang kepentingan mencintai keluarga. Selain itu, turut terdapat kecerdasan pelbagai dalam aktiviti penutup, iaitu kecerdasan verbal linguistik dan juga kecerdasan intrapersonal. Seterusnya terdapat elemen bertanggungjawab. Terakhir sekali ialah penilaian objektif. Penilaian objektif terdapat dalam bahagian penutup ialah penilaian objektif 3, iaitu murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya kita akan beralih pula kepada bahagian justifikasi bagaimana aktiviti yang dijalankan dapat mencapai objektif PDP. Dalam RPH yang telah disediakan, terdapat 5 elemen pengisian kurikulum, iaitu yang pertama elemen ilmu, di mana terdapat ilmu sivik dan ilmu kemahiran insaniah yang dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan interpersonal melalui peningkatan kemahiran sosial mereka. Peningkatan kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid-murid bekerjasama dalam satu kumpulan, seperti dalam langkah 3. Kemudian elemen yang kedua ialah elemen nilai murni. Nilai yang ditekankan ialah bekerjasama, keyakinan, kesyukuran, patriotisme dan nilai kasih sayang. Nilai-nilai ini dapat memupuk semangat perpaduan dan kecintaan terhadap keluarga dan juga negara. Elemen pengisian kurikulum yang ketiga ialah elemen TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan komputer riba, pembesar suara, projektor LCD, video pendeklamasian sajak dan muzik latar yang digunakan dalam RPH ini dapat menjadi pencetus idea yang kreatif kepada murid-murid dalam mereka melaksanakan PDP pada hari tersebut. Elemen pengisian kurikulum yang keempat ialah elemen kreativiti dan inovasi, iaitu murid dapat menggunakan daya imajinasi dan visualisasi mereka untuk membayangkan pengorbanan ibu mereka agar murid dapat lebih menghayati sajak yang mereka deklamasikan. Elemen terakhir sekali ialah elemen keusahawanan, iaitu melibatkan proses pembentukan sikap murid, iaitu memerhati dengan tujuan untuk mencabarkan idea mereka. Elemen ini dapat diperhatikan apabila mereka mencabarkan idea mereka bagi mencipta sajak yang baharu. Seterusnya, terdapat juga kemahiran teknologi digital yang digunakan dalam RPH ini. Terdapat 3 TMK yang digunakan, iaitu yang pertama projektor LCD. Projektor LCD digunakan untuk membantu meningkatkan minat dan perhatian murid, menggalakkan maklum balas dan kemahiran berfikir aras tinggi murid. Yang kedua ialah penggunaan video persembahan sajak. Melalui video persembahan ini dapat merangsang kemahiran mendengar dan tahap imajinasi murid agar dapat melakukan pergerakan kreatif semasa mereka mendeklamasikan sajak. Dan TMK ketiga yang digunakan ialah muzik latar. Melalui muzik latar ini dapat meningkatkan penghayatan murid selain menjadi satu bahan rangsangan kepada murid untuk mereka menumpukan perhatian terhadap pembelajaran yang dilaksanakan pada hari tersebut, di samping meningkatkan minat mereka untuk mencuba sesuatu yang baharu. Komponen terakhir yang terkandung dalam RPH ini ialah bahan batu mengajar, iaitu BBM. Terdapat 3 BBM yang digunakan, iaitu yang pertama teks sajak ibu. Teks sajak ibu digunakan untuk meningkatkan daya tumpuan murid terhadap bentuk dan rangka sajak. Selain murid dapat menganalisis sajak secara keseluruhan, iaitu dari segi ciri-ciri sajak, bentuk sajak dan bahasa yang digunakan.
Yang kedua ialah BBM gambar ibu. Gambar ibu digunakan untuk menghadirkan penghayatan yang mendalam sewaktu mendeklamasikan sajak. Selain itu, murid juga dapat mendeklamasikan sajak dengan intonasi dan sebutan yang betul serta sesuai. BBM terakhir yang digunakan dalam RPH ini ialah peta pemikiran. Peta pemikiran yang digunakan ialah peta buih. Peta pemikiran ini dapat membolehkan murid-murid untuk mengeluarkan isi-isi penting pelajaran yang mereka peroleh pada hari tersebut, serta memudahkan murid-murid untuk mengulang kaji pelajaran yang mereka peroleh pada masa-masa yang akan datang. Contohnya seperti mengulang kaji pelajaran untuk peperiksaan. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa rancangan pengajaran harian atau RPH wajib disediakan oleh setiap guru sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Hal ini demikian kerana RPH merupakan garis panduan kepada guru untuk mereka melakukan sesi PDP pada hari tersebut, iaitu dalam RPH tersebut terkandung aktiviti pengajaran serta strategi pengajaran yang digunakan mengikut tahap kemampuan murid-murid. Oleh hal yang demikian, guru-guru perlulah menyediakan RPH yang sempurna agar memudahkan mereka dalam melaksanakan sesi PDP yang berkesan dalam kelas. Sebelum mengundurkan diri, saya akan mendeklamasikan sebuah sajak ciptaan saya yang terkandung dalam RPH ini. Sajak tersebut bertajuk Ibu. Engkau yang kupanggil Ibu, raut wajahmu penenang hati yang galau. Lembut bicaramu, pengubat rindu di hati. Sentuhan halusmu, penambat jiwa nan resah. Manis senyummu, penghias suasana. Ibu, engkau hanya satu, tiada pengganti. Walau berjuta insan yang hadir, namun namamu tetap tersemat di hati, menjadi permaisuriku yang aku kasih. Namun kini, kau dan aku dua dunia berbeza. Masa yang berlalu tak akan dapat kuputar. Segalanya hanya tinggal kenangan yang menjadi semangatku sepanjang zaman. Dari sini, ku sampaikan salam rinduku buatmu kekasih yang sentiasa ku nanti. Walau jasadmu tidak lagi kulihat, namun wajahmu sentiasa tersemat di hati, menjadi penemanku kala rindu bertemu. Sekian, terima kasih.